Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada para hadirin dan juga para penonton kita di live at PSN. Baiklah, live kita pada kali ini bukanlah setakat live yang biasa yang kita buat di bangunan Pusat Sains Negara. Sebab kalau boleh tengok di belakang saya pretty sure kita di Pusat Sains Negara tak ada set hospital. So, pada hari ini untuk informasi semua, kami pihak Pusat Sains Negara ada sedikit kolaborasi bersama pihak Hospital Rehabilitasi Ceras ataupun HRC untuk menyambut satu hari yang istimewa. Baiklah, pada informasi lagi kepada penonton dan juga para hadirin, setiap tahun pada 6 Oktober terjatuhnya hari yang dipanggil World Cerebral Palsy Day ataupun World CP Day for short. Okey? Hari ini bertujuan untuk menambahkan kesedaran, cara-cara untuk berhubung ataupun cara-cara untuk berkomunikasi bersama insan-insan berkelainan upaya ini. Berdasarkan CDC, Centers for Disease Control and Prevention, penyakit CP ini merupakan sebuah kumpulan gangguan ataupun ketidaksempurnaan yang mempengaruhi daya untuk seseorang itu bergerak dan juga mengekalkan keseimbangan badan ataupun posturnya, sama ada sedang duduk ke ataupun mahupun berdiri. Mereka ni mengalami sedikit gangguan untuk keep it perfect macam kita yang sedang berdiri ni lah. Bersama saya, Luqman Zahar, sebagai host anda hari ini. Ayo kita start hari kita dengan satu tepukan yang gemuruh. Dipersilakan, jom! Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita nak memulakan sambutan hari kita ini. Izinkan saya untuk menjemput pengarah Hospital Rehabilitasi Ceras Dr. Jasmine Singh dan Ketua Perkhidmatan Perubatan Rehabilitasi HRC Dr. Yusnita untuk memberikan ucapannya. 4 kata pepatah saya sendiri, 2-3 kata berbicara. Ayo kita dengar apa yang nak dikata. Silakan. Yang berbahagia, Dr. Yusniza binti Muhammad Yusof, Ketua Jabatan Perubatan Rehabilitasi Hospital Rehab Ceras. Yang berusaha, Dr. Chen Pei Ming, Ketua Unit Jabatan Perubatan Rehabilitasi Kanak-kanak Hospital Rehab Ceras. Para hadirin, kaki tangan Pusat Sains Negara dan Hospital Rehab Ceras, selamat pagi dan salam sejahtera. Pada setiap tahun, World Cerebral Palsy Day diraihkan pada tanggal 6 Oktober di seluruh dunia. Cerebral palsy adalah gangguan kebolehan mengawal pergerakan dan postur yang disebabkan oleh kerosakan pada otak yang sedang berkembang. Kekerapan cerebral palsy berlaku adalah sebanyak 1 hingga 4 orang di kalangan 1000 kelahiran dan sering terjadi di kalangan kelahiran bayi pramatang. Ini adalah daripada carian CP CDC tahun Disember 2020. Pada tahun ini, seperti yang kita maklum, Unit Perubatan Rehabilitasi Pediatrik HRC bersama-sama dengan Kelab Pasukan Perubatan Rehabilitasi Pediatrik HRC dan Pusat Sains Negara telah bersepakat untuk meraihkan Cerebral Palsy Day peringkat HRC secara maya sepanjang bulan Oktober 2021. Tahniah saya ucapkan pada Dr. Chen Pei Ming selaku peneraju program ini dan unit perubatan rehabilitasi kanak-kanak serta unit lain yang terlibat. Tema My Favorite Words, the ICF Framework, and F words, Fitness, Friends, Family, Fun, Future, and Function, yang dipilih amat bersesuaian dan selari dengan 6 area utama yang perlu difokuskan dalam pembentukan perkembangan kanak-kanak kelainan upaya. Saya berharapkan melalui program ini, kesedaran tentang cerebral palsy dapat ditingkatkan di kalangan orang awam dan petugas kesihatan sekaligus meningkatkan mutu perkhidmatan perawatan rehabilitasi kanak-kanak khususnya. Melalui aktiviti-aktiviti program yang disediakan dan dijalankan secara maya, diharapkan ia mampu menjadi platform integrasi sosial dalam kita cuba mengadaptasi serta mengatasi cabaran era pandemik kini. Akhir kata, setinggi-tinggi ucapan tahniah dikalungkan atas usaha dan kerjasama semua pihak dalam menjayakan program ini.
Semoga program ini dapat dijalankan dengan jayanya sekaligus memberikan manfaat dan yang sewajarnya kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang meraihkan Cerebral Palsy Day. 6 Oktober telah dipilih untuk Hari Keraiyaan World Cerebral Palsy Day dan ia adalah sebagai tanda sokongan masyarakat kepada kanak-kanak yang mengalami keadaan ini. Cerebral palsy atau lebih dikenali sebagai CP adalah gangguan pergerakan yang paling kerap berlaku di kalangan kanak-kanak, iaitu dianggarkan di antara 1 dalam 345 bersamaan dengan 17 juta kanak-kanak di seluruh dunia. Ini adalah mengikut CDC Autism Developmental Disabilities Monitoring ADDM Network. Sehubungan dengan itu, saya mengucapkan sekalung tahniah kepada Unit Perubatan Rehabilitasi Pediatrik HRC dan ketuanya iaitu Dr. Chen Pei Ming, juga ahli Kelab Pasukan Perubatan Rehabilitasi Pediatrik HRC serta Pusat Sains Negara, very important, yang telah menjalinkan kerjasama dalam menjayakan Cerebral Palsy Day di peringkat HRC berlangsung secara maya pada bulan Oktober 2021. Saya dimaklumkan pelbagai aktiviti telah dirancang. Di antaranya adalah My Favorite Words mengikut ICF Frameworks, the F words. Fitness, Function, Friends, Family, Fun and Future yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan integrasi antara pesakit CP, keluarga serta pihak hospital. Saya juga percaya hubungan erat dan kerjasama dengan Pusat Sains Negara akan diteruskan lagi di masa hadapan untuk meningkatkan inklusiviti dan awareness dalam terhadap kanak-kanak yang mempunyai keperluan khas. Walaupun di era pandemik ini, sambutan dan aktiviti secara maya tetap dijalankan bagi memastikan kegembiraan dan manfaat yang terbaik dapat diberikan kepada kanak-kanak cerebral palsy dan masyarakat umumnya. Dengan itu, saya Dr. Yusniza binti Muhammad Yusof, Ketua Jabatan Perubatan Rehabilitasi HRC, mengucapkan selamat menyambut Cerebral Palsy Day, be safe and stay safe. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Jasmine dan Dr. Yusniza atas ucapannya. Seterusnya, saya ingin menjemput Ketua Unit Rehabilitasi Pediatrik HRC, Dr. Chen Fei Ming, untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Hi and good morning. Happy World Cerebral Palsy Day. Thank you for joining us this morning. Today is the 6th of October 2021. Pediatric Rehabilitation Team for Hospital Rehabilitasi Cheras has lined out lots of activities to celebrate World Cerebral Palsy Day. Do visit Hospital Rehabilitasi Cheras Facebook and Instagram to find out more. Today we are having a special program, a special science show, a collaboration with Pusat Sains Negara to celebrate this meaningful event amidst the COVID-19 pandemic. I would like to take this opportunity to thank the team from Pusat Sains Negara and Hospital Rehabilitasi Cheras and all others, whether involved directly or indirectly, that make these events a success. My sincerest apologies for any shortcoming. We will try to do better next time. In accordance to the theme for this year celebration, my favorite words. Let's have some fun activities that will promote fitness and function with friends and family in a fun way, of course, working towards a brighter and meaningful future for all. Let's enjoy the show and don't forget to visit Hospital Rehabilitasi Cheras, Facebook and Instagram. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Chen atas ucapannya tadi. Okey, untuk memulakan aktiviti kita pada hari ini, saya ingin menjemput diri saya sendiri untuk bercerita. Okey, kita nak start dengan happy fun sikit. So hari ni kita akan start dengan sesi storytelling lah. Okey, sebelum tu saya nak tanya, pernah dengar tak cerita tentang seorang ayah yang sedang berbual dengan anaknya? Pernah tak dengar? Ada yang pernah dengar tak? Cuba tangan.
Oh, tak pernah eh? Oh, ni first time ni? Okay, rasa membara nak bercerita. Okay. Alright, ceritanya bermula macam ni. Pada suatu hari, ayahnya yang baru balik kerja dan duduk di kerusi di rumahnya. Di depan fire pit, dia duduk. Dia penat. Penat kerja, balik. Anak dia happy. Macam seorang lelaki yang budak baru 7 tahun. Happy, turun rumah, turun tangga. Turun tangga jumpa bapak dia. Ayah, selamat datang. Jumpa balik. Tapi soalan seterusnya memang menembak hati bapak dia. Dia tanya ayah dia kan, satu soalan yang memang bukan 7 tahun akan tanya. Dia bertanya, Abah kerja ni, Abah buat berapa ringgit sejam? Dalam sejam Abah dapat berapa ringgit? Abah dia pun pelik lah. Anak aku ni 7 tahun dah tahu soalan macam ni. So dia jawab. Dia cakap anak dia, Abah buat 20 ringgit sejam. Kenapa? Anak dia selepas dengar 20 ringgit sejam tu, anak dia pun kira-kira. Lepas tu dia kata dekat ayah dia. Dia kata dekat ayah dia, Abah, kita nak pinjam 15 ringgit boleh? Tak. Okey, kita nak pinjam 5 ringgit je, boleh tak? Okey, abah dia cuba teka apa reaksi bapak dia bila dengar anak dia minta duit 5 ringgit. Cuba teka. Okey, ada yang kata nak bagi, ada yang kata marah. Jawapan dia, bapak dia balik kerja, bapak dia penat. So dia marah balik anak dia. Dia cakap kat anak dia, kenapa nak minta 5 ringgit? Dia nak beli mainan ni atau benda-benda yang bukan-bukan. Dia marah balik anak dia. Lepas tu dia kata kat anak dia, go back to your room and think upon what you did. Pergi naik bilik, fikir balik. Kenapa nak minta duit? So anak dia pun sedih. Anak dia sedih dan naik ke atas pergi ke bilik. Lepas tu bapak duduk balik. Si abah ni dengan rasa malu, rasa sedih, dia terfikir balik. Aku tak patut marah dekat anak aku macam ni. Sebab dia bukan selalu minta duit. Dia bukannya selalu beli mainan pun. And dia minta 5 ringgit je. Macam beli teh ais kat mamak je. Lepas tu, dia naik balik kat bilik anak dia. Dia ketuk pintu. Tok. Awak dah tidur ke? Dia kata. Anak dia pun katalah, tak, mesti bangun. So, ayah dia masuk bilik. Ayah dia duduk di katil sebelah anaknya. Dan ayah dia pun berkata, Abah nak minta maaf. Abah tak sengaja nak marah macam tu. Abah penat nak balik kerja. Dia keluarkan duit dalam poket dia. Dia keluarkan, nak, 5 ringgit. So, anak dia ambil 5 ringgit tu. Anak dia happy. Yeay, abang bagi 5 ringgit. Lepas tu, anak dia seluk tangan bawah bantal. Dia keluarkan banyak kata-kata senyum. Itu duit. Dia kira 1, 2, 3, 4. Bapak dia dah lah tengah penat kerja. Tengok anak keluarkan duit banyak depan dia. Dia tanya balik, Amboi, tu ada duit. Kenapa nak minta 5 ringgit dengan aku? Anak dia kata, sebelum ni duit yang saya ada tak cukup. Tapi bila abah bagi 5 ringgit, dah cukup lah. Lepas tu abah dia pelik lah. Abah dia curious. Abah dia tanya dengan dia balik, sebenarnya apa yang kau nak beli ni dengan 5 ringgit tu ekstra? Bila kira-kira duit dalam tangan anak dia ialah 15 ringgit. 15 ringgit tambah 5 ringgit jadi 20 ringgit. Tahu tak apa jawapan anak dia? Anak dia sekarang dah ada 20 ringgit. Anak dia balas balik cakap ayah dia, Abah, kita nak beli sejam je daripada masa Abah. Abah kata tadi, sejam Abah buat 20 ringgit. Sekarang kita dah ada 20 ringgit, kita nak beli sejam je masa Abah. Boleh tak besok balik awal sejam, kita makan malam sama-sama? Abah dia dengar jawapan tu terkejut dan lalu menangis. The end. Habis cerita dia. So sekarang ni moral of the story sebenarnya nak menceritakan atau menujukan cerita ni kepada kita macam saya tengah bekerja ni. Okay, dia just nak beritahu yang kita kerja sekeras mana pun jangan lupa untuk meluangkan masa kepada yang tersayang. Okay, kepada yang lebih memerlukan, kepada anak-anak kita. Baik, rasanya itu saja daripada section storytelling. Dan kita akan teruskan lagi kita punya aktiviti pada hari ini. Okay? Baik, seterusnya ada juga di kalangan kita ni yang tidak seberapa bernasib baik ataupun tidak pernah berkunjung ke bangunan Pusat Sains Negara. Jadi,
pihak Pusat Sains Negara telah menyediakan sedikit sedutan mengenai galeri yang ada dan intipatinya dalam bentuk sebuah virtual tour. Okey, kali ini untuk kita akan menerokai keunikan Science Wonderland, dan kalau nak tahu, pameran ini berada di luar Pusat Sains Negara. Jadi, ayolah sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum, hai semua. Kembali kita dalam segmen 360 Science Tour at Science Wonderland. Saya, Nora Ain, bersama anda untuk segmen hari ini akan menerangkan tentang konsep sains yang ada di sebalik taman permainan. Cuba anda perhatikan dan lihat apa yang ada di zon interaktif pameran Pusat Sains Negara ini. Zon interaktif ini merupakan salah satu daripada 9 zon pameran yang disediakan di kawasan Science Wonderland. Ianya diilhamkan sejak awal penubuhan PSN iaitu bermula dari November 1996 lagi. Zon pameran yang bertemakan alat-alat taman permainan dan mini gymnasium ini berkeluasan lebih kurang 1,500 square meter persegi dan menempatkan sebanyak 23 bahan pameran sains dan alat permainan yang boleh dimainkan oleh pengunjung di sini. Anak-anak lebih suka bermain dan belajar secara santai dengan menggunakan semua deria dan pergerakan fizikal mereka. Kebanyakan bahan pameran di sini direka khas untuk kanak-kanak maupun orang dewasa yang bersesuaian untuk beriadah dan memahami prinsip keabadian tenaga. Prinsip keabadian tenaga bermaksud tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi boleh berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Ini adalah salah satu alat permainan yang menjadi tarikan di zon pameran ini. Ianya dinamakan Couple Suite. Buayan ini agak berbeza daripada buayan lain yang kita lihat di taman permainan. Nak tahu apa perbezaannya? Jom kita lihat anak-anak saya bermain dan saya akan jelaskan konsep sains yang ada di sebalik alat permainan ini. Cara bermain permainan ini adalah memerlukan dua pemain yang saling duduk bertentangan antara satu dengan yang lain. Mari kita lihat kalau buayan ini diayunkan secara serentak. Susah main ni. Tak susah pun Dania. Mari ibu tunjukkan. Dana duduk dan diam dekat situ. Abang Danish mulakan dulu. Okey Danish? Okey, mula. Lihat, kenapa apabila seorang pemain yang mengayunkan buai, pemain yang satu lagi akan ikut bergerak tapi kelajuan mereka adalah berbeza. Hal ini kerana tenaga kinetik pada buai yang pertama dipindahkan pula ke buai yang kedua melalui sepasang kabel. Hasilnya, buaya yang kedua akan mendapat tenaga kinetik dan mula bergerak. Di sini berlaku perubahan tenaga yang di mana tenaga kimia yang ada pada badan akan ditukarkan kepada tenaga keupayaan semasa menghayunkan buayan dan ianya akan bertukar kepada tenaga kinetik dan menggerakkan buayan satu lagi. Jadi, terbuktilah bahawa tenaga tidak boleh dimusnahkan tapi boleh dipindahkan atau bertukar ke satu bentuk yang lain. Persekitaran di sini dilengkapi dengan bahan pameran yang unik menggunakan konsep renewable energy atau yang dikenali sebagai tenaga yang boleh diperbaharui. Wind chime ini akan menghasilkan bunyi apabila angin bertiup dan menggerakkan tiup logam. Tiup logam akan bergoyang dan bergeser dengan pengetuk yang berada di antara tiup lalu menghasilkan irama yang menarik. Baiklah, kita dah sampai ke alat permainan yang kedua yang ini dinamakan spinning top. Besarkan gasing ini. Tahukah anda, gasing ini tak perlukan tali untuk bermain. Jadi, bagaimana ini berfungsi? Jom kita lihat apa konsep sains yang ada di alat permainan ini.
Gasing gergasi ini boleh dipusingkan menggunakan tenaga badan kita sahaja. Tenaga maksimum yang ada pada badan kita akan menggerakkan gasing ini. Walau bagaimanapun, putaran akan semakin perlahan di bahagian atas disebabkan oleh daya geseran. Akhirnya, gasing ini akan berhenti dengan sendirinya. Permainan ini juga boleh dimainkan dengan cara berlari di atasnya sambil anak kita belajar untuk mengimbangi badan mereka. Saiz gasing gergasi yang besar ini tidak perlukan tenaga yang banyak untuk digerakkan. Tenaga seorang kanak-kanak pun sudah cukup untuk menggerakkannya. Seronok tak anak-anak? Seronok! Okey, sampai sini saja segmen kita hari ini yang kita kongsikan pasal apa itu konsep keabadian tenaga di taman permainan. Kita jumpa lagi di segmen akan datang. Saya akan kongsikan berkaitan sains sukan yang berada di interactive zone ini. Okey, apa dia anak-anak? Jangan lupa like, subscribe, komen Pusat Sains Negara. Okey, jumpa lagi. Bye! Itu baru sahaja sedutan tentang apa yang ada dalam Pusat Sains Negara. Jadi, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, apa lagi? Datanglah kemari dan explore sepuas hati. Tetapi, jangan lupa, Pusat Sains Negara masih belum dibuka kepada awam. Jadi, jika nak tahu bila kami akan buka dan segala informasi, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook, YouTube, IG, Twitter dan untuk mendapatkan info selanjutnya. Okey? Sekarang, sesi yang ditunggu oleh para hadirin dan juga kita punya penonton live at PSN, kita akan mulakan sesi pertunjukan sains. Kami ada sediakan beberapa eksperimen yang boleh buat di rumah ke, kat sekolah ke, maybe dia mencetuskan idea baru ke. Jadi oleh itu, saya akan serahkan mic saya kepada Kak Dayah dan Aina untuk teruskan aktiviti kita. On to you, enjoy. Okey, terima kasih diucapkan kepada Lukman. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada hari ini kami akan jalankan satu eksperimen. Eksperimen pada hari ini bertajuk Rock the Colour. Okey, sebelum itu saya nak perkenalkan diri dahulu. Nama saya Hidayah dan yang ini Aina. Okey, kita akan mulakan eksperimen kita yang pertama. Eksperimen ini bertajuk Magic Ice. Okey, biasanya kalau kat rumah kita masukkan ais ke dalam air, air tersebut tak akan bertukar warna kan? Tapi hari ini saya ada 3 warna ais, ada warna merah, ada warna hijau dan juga warna ungu. Okey, sekiranya saya masukkan ais ke dalam cecair yang jernih, agak-agaknya dia akan bertukar jadi warna apa? Merah campur dengan jernih, dia akan jadi warna merah. Okey, kita tengok nanti aisnya cair, dia akan jadi warna merah. Okey, kalau kita masukkan ais yang warna hijau ke dalam cecair yang tidak berwarna, dia akan jadi warna hijau. Okey. Okey, kalau dapat lihat gelas yang pertama dia dah berubah jadi warna merah, yang ini dah jadi warna hijau. Kalau saya masukkan ais yang berwarna ungu ke dalam gelas yang tidak berwarna, dia akan jadi warna ungu. Okey. Dan seterusnya yang ini pun tidak berwarna, tapi magicnya dia akan berubah menjadi warna yang lain. Okey, kita tengok jernih campur ungu. Dia akan bertukar perlahan, kita kena tunggu sekejap. Okey, nampak tak dia dah berubah menjadi warna? Kalau dapat lihat dia jadi warna pink. Okey, yang ni tadi ungu, yang ini pink. Saya masukkan lagi satu ais yang berwarna ungu ke dalam gelas yang sama juga, tidak berwarna, tapi dia akan berubah menjadi warna hijau. Kenapa saya masukkan ais yang sama tapi dia berubah menjadi 3 warna yang berlainan? Okey, kalau kita tengok kat sini, kita masukkan ais merah, dia jadi warna merah. Kita masukkan ais hijau, dia jadi warna hijau. Kerana air yang terkandung di dalam gelas ini adalah bersifat natural. Maksudnya, dia tak ada apa-apa, sama ada dia asid atau alkali. Dia natural, sebab tu dia bertukar menjadi warna ais. Manakala, gelas yang ketiga, dia berubah menjadi warna ungu. Sama jugalah macam 2 gelas yang pertama. Okay. Tapi, yang specialnya, gelas yang keempat dan kelima, kenapa dia menjadi warna pink? Kerana ais yang saya gunakan, dia bukan ais biasa. Ais ni saya buat menggunakan kubis ungu. Okay.
Apabila kubis ungu bercampur dengan cecair yang bersifat asid, dia akan menjadi warna merah. Okey, dalam ni sebenarnya bukan air biasa, tapi saya dah letakkan citric acid. Jadinya sifat dia berasid lah. Manakala gelas yang kelima, dia berubah menjadi warna hijau kerana air yang terkandung dalam gelas ni adalah bersifat alkali. Saya gunakan sodium hydroxide bersifat alkali. Dan ais yang merah dengan hijau ni saya gunakan air biasa dan saya hanya tambah pewarna. Tapi yang specialnya, ais yang berwarna ungu ni saya buat menggunakan kubis ungu. Kenapa saya gunakan kubis ungu? Kerana kubis ungu ni dia mempunyai antosianin. Apa itu antosianin? Dia adalah pigmen yang larut air dan akan berubah warna sekiranya kita campurkan dengan bahan bersifat asid dan juga alkali. So eksperimen ni kita boleh buat kat rumah. Kita boleh cari apa-apa bahan semula jadi yang mempunyai antosianin. Contohnya macam tadi lah kubis ungu, keladi ungu ataupun bunga raya pun boleh juga. So kebanyakan tumbuh-tumbuhan yang berada di sekeliling kita ni dia ada pigmen antosianin. So jangan takut sekiranya contoh buat cekodok kan. Cekodok kita letak kunyit sikit. Lepas tu kita letak pula soda bikarbonat. Dan cekodok itu warna merah. Kenapa? Sebab tidak balas. Tidak balas yang dihasilkan oleh antosianin. So jangan risaulah. Mungkin orang fikir takut nak makan sebab dah bertukar jadi warna merah dan tercemar. Tapi sebenarnya tidak. Itu hanyalah tidak balas antosianin. Okey, kita teruskan dengan eksperimen kita yang kedua. Okey, tadi kita dah tengok kubis ungu yang eksperimen. Sekarang kita akan beralih kepada eksperimen yang rock di color juga. Kita akan bertukar-tukar color. Tapi kita akan bermula dengan cecair yang berwarna apa ni? Warna apa? Merah ke orange? Merah. Okey. So saya akan letak sedikit cecair berwarna merah ke dalam kedua-dua silinder ni. Okay, tengok Okey, so sekarang kita ada kandungan cecair berwarna merah yang sama banyak. Okey, kita saya nak minta tolong Daya untuk tuangkan air mineral, air pahit. Okey, rasanya kalau saya tuang air mineral, dia akan bertukar jadi warna apa? Orange. Siapa kata orange? Ada yang vote untuk kuning? Ada yang vote untuk tadi color? Okey. Boleh Daya tolong? Okey, 1, 2, 3. Dia jadi warna apa tu? Warna hijau. So macam mana daripada warna merah tadi boleh bertukar menjadi warna hijau? Magic tak? Magic. Lahan dia je magic. Okey, so tadi warna merah bertukar jadi warna hijau. Lepas tu saya minta tolong Daya juga untuk tolong saya tuangkan cecair yang berwarna nampak? Jernih. Okey, tak tahu warna apa. Warna apa? Jernih. Tapi tak tahu apa benda cecair dia. Okey. So, tuang ready? 1, 2. Sebelum tu, ada perubahan warna tak? Ada. So, tadi daripada merah ke warna hijau. Lepas tu nak warna apa? Purple. Ada lagi? Kuning lagi? Tu je. Purple dengan kuning. So, kita tengok siapa yang akan ambil warna tu. Okey, ready? 1, 2, 3. Warna apa? Okey, sini kita kena scroll sikit. Kita kacau Okey, so kita akan ada warna kuning dan juga warna biru. So, macam mana boleh bertukar? Tadi kita mula dengan warna merah, lepas tu warna hijau, lepas tu warna biru dan kuning. So apa yang magic yang kita nak tunjuk hari ni? Okey, so magic yang kita nak tunjuk hari ni adalah larutan BTB. Okey, so apa spesies larutan BTB ni? Apa nama penuh dia adalah bromothymol blue. Okey, so BTB ni adalah larutan pH indikator. Macam tadi kita gunakan kubis ungu, tapi sekarang kita gunakan
BTD di dalam botol ni. So kita bancuh, kita akan dapat larutan berwarna merah. So tadi kenapa dia warna hijau? Kerana kita telah masukkan air kosong yang bersifat neutral. So neutral pH dia berapa? Okay, neutral pH dia 7. Jadi bila dia bersifat neutral, dia akan berwarna hijau. So dia akan bertukar colour apabila kita dalam hadiran soda bikarbonat, larutan soda bikarbonat dan juga larutan cuka. Okay, so kalau kita gunakan cuka dengan soda bikarbonat yang dibancuh, kita akan menghasilkan warna biru dan juga warna kuning. So soalannya, yang mana cuka, yang mana soda bikarbonat? Yang kat rumah boleh uji dekat bawah tu. So yang dekat hospital, ada yang nak try? Yang mana cuka, yang mana soda bikarbonat? Cuka kuning. Soda bikarbonat biru. Betul ke tak? Betul. Okey, so bagi tahu dulu. Okey, so betul. Jadi larutan air tadi akan menukarkan larutan BTD tadi kepada warna biru. Kalau larutan asid akan menukarkan BTD tadi kepada warna kuning. Okey. So apa yang kita boleh simpulkan, tadi kita gunakan kubis buga sebagai kubis ungu sebagai natural indicator, manakala BTD adalah synthetic indicator. So samalah untuk kita uji. Okey, so sekian itu saja daripada kami, Hidayah dan Aina. So kita akan jumpa dan kita akan kembali kepada host Luqman Zahar. Okey. Wah, tak sangka kita boleh guna indikator natural dan juga sintetik untuk main tukar-tukar warna. So kalau anda di rumah ingin mencuba, silakanlah. Baik. Terima kasih kepada Hidayah dan juga Aina atas pertunjukan sains yang menarik tadi, tukar-tukar warna. Tak terfikir. Okey. So harap para penonton dan hadirin dapatlah sedikit sebanyak ilmu untuk meningkatkan ilmu sains kita, ya. Okay, daripada dengan tadi. So kiranya ingin membuat lebih banyak eksperimen, rasa macam buat tukar-tukar colour ni boleh spark something dalam diri tu nak buat lagi dan nak belajar daripada Pusat Sains Negara. Tengoklah di YouTube channel kami. Di situ ada banyak, anda just pilih saja eksperimen yang anda nak buat dan klik saja pada video tersebut. Dengan ini tamatlah program ringkas kita hari ini dan juga live kita. Terima kasih kerana sudi luangkan masa anda bersama kami di rumah sana dan juga para hadirin tidak dilupakan juga. Okey, dan jangan lupa subscribe kepada YouTube, Facebook, Instagram dan Twitter kami di Pusat Sains Negara. Saya Luqman Zahar, host anda, signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.